Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidas Matrang. Memulakan berita mengenai Majlis Kesyukuran sempena sambutan perayaan Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Peringkat Negeri Sarawak tahun 2022 yang diadakan di Kapit. Majlis kesyukuran itu telah disempurnakan oleh Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar bagi mewakili Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud bertempat di Masjid Jabal An-Nur di Kapit pada Ahad. Majlis dimulakan dengan solat fardu maghrib berjemaah, bacaan surah Yasin, zikir mahaban serta doa kesyukuran yang diketuai Imam Besar Negeri Sarawak Sahibul Fadilah Dato' Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Ia disusuli dengan solat fardu isyak berjemaah dan jamuan makan malam bersama dengan div-div kenamaan yang lain. Kira-kira 200 orang jemaah telah menyertai majlis kesyukuran tersebut dengan kebanyakan mereka terdiri daripada masyarakat tempatan Kapit. Turut hadir Menteri di Jabatan Premier Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab Datuk John Sikitayai, Pemangku Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidol dan tetamu kehormat yang lain. Majlis kesyukuran ini merupakan acara pembukaan bagi sambutan perayaan Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 dengan Kapit telah dipilih sebagai tuan rumah sambutan pada tahun ini. Berita seterusnya, Pesta Babulang merupakan satu platform bagi masyarakat Bisaya di daerah Limbang mengetengahkan budaya, bahasa seni dan adat resam kepada orang ramai. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Awang Tengah Aliasan, seperti kaum-kaum lain di Sarawak, adat dan budaya ini perlu dipertahankan kerana ia adalah warisan dan identiti kepada kaum dan bangsa Bisaya. Dalam konteks negeri Sarawak ini, disebabkan kita ini adalah berbagai dari segi keturunan, agama, adat resam, budaya, berbagai-bagai. Tetapi kita harus menerima hakikat bahawa keperbedaan ini harus kita rayakan. We must celebrate the diversity that we have. We are multi-racial society. Beliau berkata demikian semasa berucap mewakili Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg merasmikan Pesta Babulang dan Lumba Kerbau kali ke-17 2022 di Pusat Kebudayaan Persatuan Bisaya Sarawak, Kampung Batu Danau, Limbang pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Amar Tengah yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 berkata, kehidupan masyarakat di Sarawak tidak hanya tertumpu kepada kelompok masyarakat yang kecil sahaja, sebaliknya mempunyai semangat toleransi yang kukuh khususnya dalam mereka yang berkahwin campur. Ada yang kahwin dengan Cina, nama Cina, tapi dari segi penghidupan sehariannya, percakapannya, semua dalam Bisaya. Dan akhirnya mereka membuat permohonan supaya diiktiraf menjadi bumi putra. Nama Cina, tapi kehidupan seharian memang Bisaya tulen, cakap dalam bahasa Bisaya. Berlaku. Dan ada juga kahwin dengan orang Islam. Tetapi itu tidak akan mengubah siapa kita. Kalau kita Bisaya lah kita. Kalau kita Iban lah kita. Kalau kita Melayu lah kita. Cina lah kita. Tidak ada masalah. Ujar beliau lagi, inilah keunikan Sarawak di mana dalam kepelbagaian itu, masyarakat di negeri ini dapat hidup bekerjasama dalam suasana harmoni serta saling hormat menghormati antara satu sama lain. Pada majlis itu, Timbalan Premier telah mengumumkan peruntukan RM100,000 untuk aktiviti Persatuan Bisaya Sarawak. Selanjutnya, Sarawak menjadi contoh terbaik perpaduan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi.
Katanya ini dapat dilihat dalam setiap sambutan pelbagai perayaan di negeri ini yang diraikan secara meriah oleh semua masyarakat tanpa mengira kaum, agama, latar belakang maupun pegangan politik. Justru beliau yang juga ahli Parlimen Kapit berharap perpaduan yang telah terjalin sekian lama ini terus subur dan dikekalkan. Berucap dalam majlis gawai Pangkung Tiang di Rumah Adrian, Bukit Temedak, Kanwit pada Ahad, Datuk Seri Alexander berkata program Ngabang Gawai menjadi platform terbaik menziarahi sanak saudara dan kenalan yang telah lama terpisah ekoran penularan pandemik COVID-19 sebelum ini. Dalam pada itu, beliau juga berharap masyarakat terus menyokong kepimpinan kerajaan semasa bagi mengekalkan kestabilan politik dan pemerintahan di Sarawak khasnya di Malaysia amnya. Katanya kerjasama erat di antara Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS dan Kerajaan Pusat sekarang dilihat penting dalam memacu Malaysia ke arah peningkatan pendapatan dan ekonomi yang kekal berdaya saing. Terdahulu, Timbalan Menteri Kesihatan II Datuk Aaron Ago Dagang dalam ucapannya mengingatkan orang ramai agar terus mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan oleh kerajaan semasa ngabang Hari Gawai. Keperkembangan di Miri, Ahli Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Sauni telah meluangkan masa meninjau persiapan makan tahun di 3 buah kampung kaum Kedayan di bawah Parlimen Sibuti pada Sabtu. Antara kampung yang dilawati ialah Kampung Hunai, Kampung Rancah-Rancah dan Kampung Bukit Kisi. Acara makan tahun merupakan acara tahunan yang diraikan penduduk kaum Kedayan di Sibuti. Bagaimanapun, acara tersebut tidak dapat diadakan sejak 2 tahun lepas ekoran pandemik COVID-19 yang melanda negara. Justru pada tahun ini, penduduk kaum Kedayan di Sibuti merasa sangat gembira kerana dapat mengadakan acara makan tahun dan turut menjemput wakil rakyat di kawasan untuk bersama-sama meraih kemeriahannya. Manakala di Bintango, kehadiran Ahli Dewan Undangan Negeri Menadong Datuk Ding Kuang Hing pada Majlis Gawai Dayak Gereja Methodist Iban Pasar Bintango 2022 membawa berita gembira apabila beliau mengumumkan suntikan dana sebanyak RM10,000 untuk gereja berkenaan. Berucap semasa Majlis Gawai Dayak di Rumah Inggol, Sungai Mador, Bintango pada Ahad, beliau berkata dana dari projek kecil luar bandar MRP itu digunakan untuk menampung kos pembinaan gereja berkenaan. Selain itu, Datuk Ding turut menyumbangkan sebanyak RM3,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Inggol, Sungai Mador, Bintango untuk menjalankan aktiviti tahunan Rumah Panjang. Katanya inisiatif penganut Gereja Methodist Iban Pasar Bintango mengadakan Majlis Gawai Dayak bersama penduduk Rumah Panjang Inggol harus dikekalkan dan dilihat langkah terbaik untuk menarik minat lebih ramai masyarakat, terutamanya penganut dari luar bandar menyertai sembahyang di Gereja Methodist Iban Pasar Bintango. Seterusnya, seramai 35 peserta dari 7 pasukan telah menyertai kejohanan e-sport Mobile Legend bersempena Bulan Digital IDEX 2022 pada Sabtu. Kejohanan Anjuran Digital Community Center DCC Batunia itu bertujuan mengasah bakat para pemain e-sport di kalangan belia di daerah Subis dan memupuk semangat berpasukan para pemain e-sport. Selain itu, ia juga bertujuan mengenalkan DCC Batunia kepada golongan belia sebagai tempat untuk berkumpul, mengadakan program dan aktiviti bersama komuniti. Sementara itu, NTT Reborn muncul juara dengan membawa pulang hadiah wang tunai RM300 beserta medal. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fidas Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.